tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan diberi manfaat kepada kita bersama. Ini masuk surah Al-Baqarah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masa kita nak tarannum murattal jaharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي
من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Sallallahu alaihi wasallam. Ayat daripada 118 sehingga beberapa ayat selepasnya. Baik, kita tengok sekejap tentang tajwid secara ringkas. Jadi kita dah bincang sebelum ini, tuan-tuan. Waqaf la lazim yang ada tanda mim kecil ini. Maksudnya apa? Ya, kita diminta wakaf di sini, sekalipun tidaklah jadi wajib, tetapi diminta sangat-sangat supaya wakaf di tempat namanya wakaf lazim ini, kerana dia boleh menjadikan tasyabuh kepada makna kalau sambung. Ya, kalau sambung boleh jadi tasyabuh ataupun samar pada makna. Baik, kemudian وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Coba. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Baik, Ustaz nak dua tempat. Pertama sekali, nun mati berjumpa dengan alif atau hamzah, maka hukumnya apa dia, tuan-tuan? Izhar. Hukumnya izhar. Maksud izhar ini kena jelaskan nun tersebut an a. Wala tus'alu an ashabil jahim. Coba. Wala tus'alu an ashabil jahim. Baik, namun hukum izhar. Baik. Dalam semua ayat Quran, ini sebagai ulangan saja. Dalam semua ayat Quran, tak kira ayat mula-mula tadi ke, ayat yang ini ke, ayat selepas ini, 6,236 ayat itu, semua sekali, setiap ayat itu dia ada dua-dua.
Satu satu fardu ain, satu fardu kifayah. Ada dua-dua tuan. Dalam ayat yang kita baca belajar ni pun sama juga tuan. Ada satu fardu ain, ada satu fardu kifayah. Baik, mana satu fardu ain, mana satu fardu kifayah? Ayat kita baca tu pun ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Mana satu fardu ain? Itu fardu yang mesti pada setiap orang itu. Fardu ain. Fardu kifayah ialah yang mana kalau setengah orang dah tahu satu tempat itu, orang lain fardu tak payah. Itu fardu kifayah. Masalah juga fardu kifayah. Jadi sebahagian orang tahu, orang lain tak payah. Allahumma. Baik, yang mana satu tu kan? Tuan-tuan faham soalan Ustaz? Baik, betul. Ustaz jawablah. Baik. Bacaan wala tus'alu an ashabil jahim. Cuba tuan-tuan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Cuba. Wala tus'alu an ashabil jahim. Baca seperti itu, bunyi seperti itu, fardu ain. Tak ada pilihan dah. Nak baca lain tak boleh kecuali qiraat. Itulah cara baca. Yang Ustaz merahkan itu, Ustaz kata apa tadi? Nun mati jumpa hamzah tadi, hukumnya apa? Izhar. Baik, nama izhar itu fardu kifayah. Boleh tak? Kalau waktu Ustaz nak ingat izhar payah Ustaz, huruf semua ada berapa 6 pula payah nak ingat. Baik, tak apa. Tapi baca mesti. Boleh tuan-tuan? Baca itu dia jadi fardu ain. Menamakan hukum itu. An itu izhar. Kemudian sad, sad kan? Tanda merah itu menuju kepada sad. Sad itu ada sifat-sifatnya. Sifat ada isti'la'nya, ada itba', ada beberapa sifat lain itu. Tak ingat Ustaz, tak boleh sebut lah. Itu fardu kifayah. Baca boleh? Boleh? Itu fardu ain. Boleh tuan-tuan? Setiap ayat Quran dia ada dua-dua. Satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Baca fardu ain. Maksudnya asal saja dia baca ayat ini atau ayat mana-mana dalam Quran, mesti baca begitu. Seperti mana dia ajar, begitu, mesti. Tapi menamakan. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baca begitu fardu ain. Dalam bismillah itu ada hukum banyak. Ba itu sifat macam mana, sin itu macam mana. Kemudian ar-rahim itu man'aril sukun. Tak ingat Ustaz, pakcik dah tua tak ingat. Okey, tak apa, tak masalah. Tak ingat itu fardu kifayah. Tapi baca wajib. Fardu ain. Boleh tuan-tuan? Ustaz tetap tukar tu. Sebab masalah ni, Ustaz pergi tempat lain. Bila Ustaz sebut begini, baru sebut minggu lepas, minggu ni salah lagi. Tuan-tuan tak lagu, tuan-tuan ni orang pick up. Cepat ingat. Jadi apa sejak tuan-tuan ni baca fardu ain, menamakan itu fardu kifayah. Okey. Ini pun sama juga. Walaupun nama hukum lain, tetapi menamakan itu fardu kifayah, baca fardu ain. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Coba. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Dia tempat satu dia tu nak tu. Min waliyyin wala nasir. Coba. Tuan-tuan, dua harakat tu kena kasih berhenti. Maknanya ada lengah sedikit untuk dua harakat lah. Min waliyyin wala nasir. Coba. Min waliyyin wala nasir. Kalau tak cukup dia bunyi begini. Min waliyyin wala. Itu tak cukup. Bunyi macam
nak kejar dia lah. Tercepat itu tak cukup untuk 2 harakat. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Baik. Sama satu lagi tuan. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nun yang mati. Mana tahu mati? Sebab tidak ditandakan apa-apa. Keadaan mudah dalam Quran ini, mana-mana yang tinggal kosong. Dan nun ini kosong kan? Tinggal kosong itu apa dia? Mati. Maka nun mati berjumpa dengan dia, terjadi satu hukum, namanya idgham ma'al ghunnah. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Baik, itulah dia tuan. Baik, kita masuk sedikit tentang qiraat sedikit tuan ya. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. Coba. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Habis satu saja perubahan tuan. Kita ambil dia dalam bacaan Imam Warsh daripada Imam Nafi' membaca dengan yang sabulan lah, 4 segi itu. Au ta'tina, ta itu dibaca dengan buang hamzah, ibdal tukar menjadi alif. Buang hamzah itu tinggalnya alif. Jadi dibaca au ta'tina. Coba. Au ta'tina. Buang hamzah. Mana sedap tuan? Ada hamzah ke tak ada hamzah? Serupa Ustaz. Tak ada beza. Baik. Jadi tuan-tuan, Imam Warsh baca dengan au ta'tina. Coba. Au ta'tina. Baik. Kemudian na itu dia semua mat ini mat wajib, mat jaiz, semua sekali dibaca dengan na. Na macam. Baik. Au ta'tina. Cuba dulu. Au ta'tina. 6 harakat untuk mat, ini mat jaiz namanya. Kemudian a, ini satu lagi akhirat. A itu dibaca dengan mat badal lagi. Ini tak usah beritahu itu tuan. Mat badal dibaca dengan 3 wajah. Ayah, coba. Ayah. Satu, itu macam kita lah. Ayah, 4, sila. Ayah. A itu 4 harakat. Ayah, coba. Ayah. 4, 6 pula. Ayah. Jadi dia akan baca au tatina ayah. Au ta'tina. Ayah tu payah tu jangan. Ini kita bagi untuk mengenalkan sampai sikit. Jadi mudah-mudahan kita lepas ini kita akan terbiasa. Oh punya. Tapi tuan-tuan akan perasan apabila tuan-tuan belajar Quran,
selalunya tempat berubah itu hampir sama. Ya, selalunya tempat berubah itu hampir sama. Jadi yang ada hamzah itu memang selalu akan berubah. Ya. Misalnya fil ardi dibaca fil ardi, dibaca fil ardi. Nah, begitulah yang sepertinya itu akan berubah. Biasanya begitulah. Tapi perubahan itu berulang-ulang, bukanlah perubahan benda lain, tidak. Biasanya berulang-ulang. Asalna alaihim, alaihimu akan jumpa. Minkum, minkumu akan jumpa. Nah, begitulah seterusnya. Tak boleh, tapi sikit. Baik, itulah perbincangan kita pada malam ini untuk bahagian bacaan dan terang sikit dan tajwid sedikit. Tuan-tuan, perbincangan tentang ayat yang kita baca sama-sama tadi. Ayat 118 yang pertama kita baca tadi ya. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayatun tadi. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال رافع بن خزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم berkata Rafi' bin Khuzaimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kunta rasulan min Allah kama taqul." Kalau kamu ini seorang rasul Allah seperti mana kamu dakwa itu, faqul lillah, kamu kata kepada Allah, minta kepada Allah, falyukallimna hatta nasma'a kalamahu. Minta supaya Allah bercakap dengan kami, nak membuktikan kamu itu benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Jadi tuan-tuan, muslim-muslimat, rahmat Allah sekalian, orang, walaupun Allah beri contoh ini cerita orang kafir Quraisy, cerita orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya mereka ini akan minta sesuatu yang hampir mustahil dan sesuatu yang pelik benar. Tujuannya untuk mengalahkan hujjah-hujjah daripada Allah dan Rasul. Tetapi tuan-tuan, hujjah-hujjah mereka ini, sekalipun Allah Subhanahu wa taala tunaikanlah, katakanlah Allah tunaikan hajat mereka ini, mereka ini beriman ke tidak? Sama juga tuan-tuan, tetap mereka tidak beriman. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Muhammad, sama ada kamu memberi peringatan kepada mereka ataupun kamu biarkan begitu saja, tidak sampaikan dakwah, peringatan apa semua ini, la yu'minun, mereka tetap sama. Sawa'un 'alaihim, tetap sama, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, apa faedahnya kita buat dakwah menyuruh mereka? Tak. Sebab suruh pun sama, tak suruh pun sama. Baik tak payah? Tak. Sebab memang tugas Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah menyuruh manusia kepada qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Memang kerja umat Muhammad ini dan kerja Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu menyuruh. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Kita selalu baca ayat itu. Tidaklah kerja kami ini melainkan hanya memberi peringatan, memberi seruan, sampaikan. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, mati pulang. Ya. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala selesai. Jadi tuan-tuan, kalau itu cerita orang kafir, orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku Islam tetapi was-was ataupun tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah, serupa juga tuan-tuan. Nah, selalu benar diajak berdebat. Nah, kalau kamu betul sangat, lawanlah hujah kami ini. Nah, ini orang-orang syak, orang yang tidak percaya katanya agama Islam. Ini kumpulan liberal, kumpulan pluralisme dan apa semua tuan-tuan. Mereka selalu ajak berdebat ini. Kalau kamu betul sangat, berdebatlah. Nak tengok hujah kamu. Jadi benda yang sama tuan-tuan. Kalau dah berhujah sekalipun, mereka nak terima ke tidak? Serupa tuan-tuan. Ustaz boleh bersetuju kalau yang berdebat itu memang orang ahli sungguh. Misalnya Dr. Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini orang yang memang ahli sungguh, ingat sungguh. Entah macam mana dia ingat ayat Quran, nombor ayat, ingat Bible dengan nombor-nombor sekali. Ini otak apa, kita tak tahu dia makan apa. Tuan-tuan boleh belajar lah. Pergi dia makan apa sebenarnya boleh ingat begitu sekali lah. Allahumma Ustaz,
Saya ingat-ingat kalau cerita-cerita yang hampir dengan ingatan Dr. Zakir Naik ni, seperti manalah kisah Imam Asy-Syafi'i, Imam Sa'sar dulu. Kan? Asy-Syafi'i antara kisah yang masyhur ialah dia ni orang miskin, pergi belajar, berburu apa semua tuan-tuan, dengan Imam Malik apa semua tu. Dia tak ada, nak beli kertas pun tak ada duit, nak beli pen pun tak ada duit, miskin. Lalu bila Imam Malik mengajar kitab Muwatta ni apa tuan-tuan, mengajar ilmu agama ini, maka orang lain tulis, dia duduk diam kat belakang tu. Lalu dia ambil tapak tangan dengan tuan-tuan, ambil air liur dia, titik sikit, tulis, titik sikit. Apa nampak tak lah, air liur tak ada apa lah, begitulah. Kawan-kawan yang marah pada dia, Syafi'i, kamu membuang masa. Yang kamu buat itu membuang masa. Kenapa? Tak ada faedah. Ya. Tetapi Masya Allah, dia pun seorang kata okey lagi, dua kata okey lagi, tiga orang dah kata ni geram juga. Dia kata, ginilah, dia kata, kamu cuba baca apa kamu tulis. Nah, orang tu baca lah, dia tulis. Yang dhabit dia bagi tak tulis tu, baca. Bila kawan tu baca tuan-tuan, Syafi'i ni pula tegur dia, salah kamu tulis tu tertinggal. Itu dia tuan-tuan yang ada kepada Asy-Syafi'i. Ingatan yang begitu sekali, yang kamu tulis itu salah. Dia betulkan balik. Orang terkejut, wah kamu ingat? Dia kata, ingat. Kamu nak suruh apa? Dia kata, kamu baca balik daripada awal yang Imam Malik beritahu hari ni. Dia baca satu persatu, tak tinggal satu huruf sekali tuan-tuan. Itu dia otaknya Imam Asy-Syafi'i. Tapi ialah otak pelik ni sebab apa tuan-tuan? Kerana Imam Asy-Syafi'i ini orang yang amat menjaga makan minumnya, amat menjaga dosa pahala tuan-tuan. Syakautu ila Waki' an su'i hifzi. Dia beritahu kepada gurunya dia lupa. Orang yang biasa tak pernah lupa tuan-tuan, tiba-tiba lupa. Pelik kan? Dia rasa ni, apa orang ni? Dia jumpa gurunya, salah seorang guru nama Waki'. Ya. Bila jumpa Waki' ini, dia dah dapat petua daripada Waki' itu. Dia pun tulis satu syair. Sebab Imam Asy-Syafi'i ini terkenal dengan syair-syair dia. Makna bahasa-bahasa puitis yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia ada diwan dia, diwan Imam Asy-Syafi'i yang menulis syair-syair beliau. Dia pun tulis salah satu syairnya, dia cerita dia jumpa Waki'. Syakautu ila Waki', aku mengadu kepada Waki' an su'i hifzi, yang mana aku ini payah menghafal. Biasa mudah, dia payah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Waki' ini, dia menyuruh aku supaya meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Allahumma tuan-tuan. Zaman itu kan banyak benar dosa je lah. Nak tengok senang-senang orang buka orang, payah lah. Nak tengok pusat pun payah. Sekarang banyak pusat Islam, tuan-tuan dah, pusat orang Islam lah. Zaman itu tak jumpa tuan-tuan. Tapi begitu pun Waki' ini telah menasihatkan Asy-Syafi'i supaya meninggalkan dosa. Allahumma tuan-tuan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur Allah. Sesungguhnya ilmu itu cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nur Allah la yuhda li'asin. Dan cahaya daripada Allah itu tidak akan diberi kepada orang yang maksiat. Allahumma tuan-tuan, kalau kita baca syair-syair ini tuan-tuan, kita terasa jauhnya kita dengan Imam Asy-Syafi'i. Kita satu perkara, anak-anak kita macam mana pula tuan-tuan? Semalam bola sepak kan, Ustaz kuliah satu tempat malam, orang minta, Ustaz kita habis cepat sikit hari ni. Kenapa pula tengok bola tuan-tuan? Allahumma, apa nak buat? Ustaz pun dah raih, kalau kena lebih awal sikit. Kenapa? Kerana nak tengok bola. Allahumma. Jadi itulah dia tuan-tuan. Wa nurullah la yuhdali li'asin. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberi kepada orang yang maksiat. Jadi dalam masalah ilmu ini, masalah ingatan, masalah dia masuk dalam jiwa atau tidak, bergantung kepada dia tidak buat maksiat. Itu yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Baik tuan-tuan,
Jadi Dr. Zakir Naik kali itulah juga yang dia buat kali lah. Kuat sebut ingatan dia, boleh sebut satu persatu. Kita kata menghafal, boleh menghafal juga. Tak ingat tu, yalah. Jadi maknanya ada satu kelebihan lain yang ada kepada dia. Kalau begitulah orang yang nak berdebat dalam hal-hal Islam dengan agama lain, dengan orang yang tidak percaya pada Islam tu Ustaz setuju. Tetapi kalaulah tidak seperti itu, baik tak payah. Dia akan mendatangkan fitnah. Bahkan sila-sila hari bulan yang berdebat ni kita pula kalah. Orang tengok, kalah pula hujah. Lagi teruk nak mendatangkan fitnah kepada Islam. Okey, ayat satu tuan. Ayat yang kedua itu ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Tuan-tuan, ayat ini turunnya ialah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2-3 riwayat dalam sebab turun ayat ini. Yang pertamanya ialah seorang di kalangan para sahabat Nabi datang menjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, aina abi? Maknanya di mana ayahku sekarang? Dia dah meninggal ayah dia. Kat mana ayahku duduk? Dalam syurga atau neraka? Maka kata Rasulullah, inna abaka finnar. Ayah kamu dalam neraka. Dia pun terkejut dan berpaling, tuan-tuan, sedihlah. Kerana ayah itu mati sebelum daripada datangnya Rasulullah SAW. Dia paling terkejut, tuan-tuan, sedih. Bila Rasulullah tengok sedih itu, maka Rasulullah panggil dia, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayah kamu dua-dua masuk dalam neraka. Baik tuan-tuan, hadis itu sahih Muslim. Baik, sabar dulu. Dalam masalah ini, ayah Nabi, mak Nabi yang disebut dalam hadis itu, hadis sahih Muslim mengatakan bahawa ayah mak Nabi masuk dalam neraka lah. Baik, ulama berbahagi 2 pandangan dalam masalah ini. Atau 3 pandangan dalam masalah ini. Ya, ada 3. Yang pertama sekali, ayah mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk dalam syurga. Nombor 1, masuk dalam syurga. Tapi itu hadis sahih Muslim itu macam mana? Hadis sahih Muslim. Inna abi wa abaka finnar. Ayah kamu dan ayahku dua-dua sekali masuk dalam neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Baik, maka Imam Asyuti mengarang kitab dalam masalah ini, menceritakan tentang ayah dan ibu Nabi ini. Hadis sahih Muslim itu, kata Imam Asyuti rahimahullah ta'ala. Asyuti juga adalah pengarang kitab ini, pengarang kitab Babul Nuqul fi Asbabun Nuzul ini. Dia kata bahawa ayah dan mak Nabi yang disebut dalam hadis tersebut, hadis itu dhaif, tidak sahih. Kenapa? Kerana Hamad bin Salamah, salah seorang perawi dalam hadis tersebut, bagi pandangan Imam As-Suyuti adalah dhaif. Maka hadis itu turun tarafnya jadi dhaif. Itu satu pandangan Imam Nawawi, Imam As-Suyuti satu. Yang kedua ialah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa aku tidak akan azabkan, wa ma kunna mu'adzibin, aku tidak akan azabkan satu kaum, satu orang yang mana mati sebelum datangnya rasul yang membawa agama yang sebenar. Maknanya mak ayah Rasul meninggal sebelum daripada lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa sebelumlah. Mak pun 6 tahun dah meninggal, belum jadi Rasul lagi. Jadi maknanya mereka ini tidak boleh dimasukkan dalam golongan yang masuk dalam neraka. Itu kata pandangan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Adalah beberapa riwayat yang lain. Itu satu. Yang kedua, golongan kedua kata bahawa ibu dan ayah Rasulullah ini memang masuk dalam neraka. Sebenarnya tak suruh bincang tajuk ini, tapi itu kebetulan ayat saja. Kebetulan ayatnya yang ada dalam. Yang kedua kata masuk dalam neraka. Kenapa? Kerana hadis sahih Muslim itu, sekalipun Imam As-Suyuti kata hadis itu dhaif, tetapi ramai para ulama yang menerima dia hadis yang sahih. Ramai para ulama yang menerima bahawa hadis itu sahih. Cuma bagi pandangan setengah ulama seperti As-Suyuti mengatakan tidak sahih. Baik. Sebab para ulama ini membahagikan ahli fatrah. Ahli fatrah ini maksudnya ialah
orang yang hidup antara dua rasul, dan hidup di antara dua rasul dipanggil ahlul fatrah. Orang-orang yang hidup di antara dua rasul. Rasul sebelum dah mati, satu, dah wafat. Kemudian rasul yang akan datang belum lahir. Iaitu dua zaman itu, di tengah-tengah itu dipanggil ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah ini ada 3 golongan disebut oleh para ulama. Pertama sekali, qismun fil jannah kayak Zaid bin Amr bin Nufail, wa haula matu ala tauhid lam yusyriku billahi syai'a wa humul hunafa. Mereka ini satu golongan pertama, ahli fatrah masuk syurga. Contoh diberi adalah seperti Zaid bin Amr bin Nufail. Mereka semua ini adalah matu ala tauhid, mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Lam yusyriku billahi syai'a, tidak syirik kepada Allah. Dan mereka ini wahum hunafa, beragama Hanif, iaitu agama pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini golongan pertama. Walaupun Rasul dah meninggal sebelum, yang akan datang belum lahir, tapi mereka ini termasuk dalam ahlul fatrah, masuk syurga. Satu. Yang kedua, qismun finnar, golongan yang masuk neraka. Wa humul ladzi qa'adu fi syirki wa matu alaihi musyrikin mubdilina dina rabbil alamin. Golongan kedua yaitu orang yang mana berada dalam syirik kepada Allah, mati kekal dalam syirik, menukarkan agama Tuhan pula. Seperti mana Amr bin Luhai al-Khuzai alladhi baddala dina Ibrahim, yang mana telah mengubah, menokok tambah, mengurangkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti juga Abdullah bin Jad'an wa kuffar Quraisy, dan kafir Quraisy, dan mereka masuk menjadi wa abawayya an-nabi, yaitu ibu dan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kedua. Golongan ketiga, qismun la yablughu da'wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan itu fa'al fatrah ketiga, yaitu golongan yang tak sampai dakwah kepada mereka. Contoh mudah, dalam tempat kita ni, kita kata orang asli itu dalam bukit, tak sampai dakwah kepada mereka. Walam yatamakkanu min al-hujjah walam yasma' biha. Dan mereka ini kalaulah orang asli tu tuan, kita kadang-kadang memang ada program apa dipanggil outreach, apa semua, pergi masuk dalam bukit dah. Masa kita datang tuan-tuan, wah, dia masuk Islam lah. Kita keluar sehari dua, betul-betul dia masuk orang asli balik. Apa nak buat? Kenapa? Walam yatamakkan alaihi hujjah, kerana dia tak mampu lagi memahami hujjah dalam keadaan yang sebenar bagaimana Islam itu. Dia tak dapat nak fahamannya. Lalu dia kembali. Jadi kita yang kenapa masuk Islam? Dia kata sebab datang tu dengan van hospital. Tuan-tuan, orang asli dia LG benar dengan van hospital. Maksudnya dia meraihkan, sebab dia tahu van hospital ni ialah van yang tolong dia kalau ada sakit demam denggi ke apa, tuan-tuan, van ini datang tolong dia. Ini masuk Islam, tuan-tuan. Ustaz cerita tu pergi lagi. Jadi dia orang ni, kalau kita datang begitu, dia tak apa-apa nak layan. Tapi kalau datang dengan puak-puak apa ni hospital, wah, tuan-tuan, dia layan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia tahu yang hospital tu akan tolong dia sakit demam. Tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana mereka tak mampu memahami nas-nas Islam tadi, mereka masuk semula kepada agama asal mereka, maka itu termasuk di dalam kalangan orang-orang yang ahli fatrah. Maka macam mana Allah buat? Pandangan ulama dalam hal ini ialah wahaula ahlul ikhtibar wal imtihan yaumil qiyamah. Mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan iman mereka di hari kiamat. Maknanya mereka ini beriman atau tidak beriman itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak boleh nak hukumkan mereka kafir seperti mana yang sebelum ini. Ini tuan-tuan, itu pandangan golongan kedua tu, pecah 3. Tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lagi ni. Kedah 3, 4 ni dah berputar-putar. Kalau 4, 2 tuan-tuan boleh faham kan? Ni 4 dah kita ni. Tapi kalau 4, 2 tuan-tuan, insyaAllah mudah nak faham. Bola lah tu, bola sepak. 4, 2. Baik. Kemudian yang akhir sekali, yang ketiga ialah tuan-tuan,
pandangan ulama yang ketiga ialah natawaqqafu. Kita tawakuf ataupun kita berdiam diri, tak komen. Bila sebut mak ayah Rasulullah, nufawwidu amrihima ila Allah subhanahu wa ta'ala, kita serah kepada Allah, tak payah bincang lah. Dan dia tidaklah menjadi persoalan, dan yang mana kita mesti bincang perkara tersebut. Allah akan tanya di akhirat lah, tak atau tidak begitu. Kita tahu alhamdulillah, tak tahu pun tidaklah sampai ke tahap yang merosakkan iman, tidak tuan. Jadi dengan sebab itu, perkara ini golongan ulama yang ketiga menyebutkan bahawa kita serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bagi kita macam mana tuan-tuan? Bagi kita dalam isu ayat ini, wala tus'alu an ashabil jahim, Allah subhanahu wa ta'ala larang Rasulullah SAW tak payah tanya golongan yang masuk neraka. Dan dalam tafsiran menyebutkan bahawa antara golongan masuk neraka itulah ayah dan ibu Rasulullah SAW. Kalau ikut golongan pertama yang kata bahawa ayah dan ibu masuk neraka, maka ayat inilah. Tetapi kalau ikut golongan kedua kata tak, maka ayat ini bukan bermakna demikian. Jadi tuan-tuan, bagi para ustaz, untuk orang awam, kita semua tuan-tuan, kita pilihlah pandangan yang paling baik, yang paling paling bagus untuk kita natawaqqaf alaihi, kita bertawakuf. Tawakuf makna apa? No comment. Macam sekarang lah, kita nak jawab apa? No comment. Kenapa tak diberi gini-gini? No comment. Selesai. Jadi tak ada apa lah, nak kata apa lagi. Jadi dalam hal ini lebih utamalah kita untuk no comment, serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana dia tidaklah, kalaulah kita tahu perkara ini, dia akan menambahkan iman kita dengan begitu. Tak, tuan-tuan, tidak. Kalau tak tahu, tidaklah mengurangkan iman kita, tidak begitu. Ini adalah perkara yang termasuk dalam perkara khilaf di kalangan para ulama. Boleh tuan-tuan? Tak ada soalan tuan-tuan? Tak ada takut Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kefahaman yang jelas tentang perkara-perkara seperti ini, dan khususnya apa yang kita belajar dalam asbabun nuzul, dalam kitab Lubabul Uqul fi asbabun nuzul, insya-Allah. Jadi pula lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bi. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina, dan jangan biarkan kami lupa akan ilmu ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.